Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita untuk sesi sharing saya yang kali ini pula. So, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dia bagi kesempatan untuk update satu lagi video yang baru daripada saya. So, hari ni ada banyak benda yang berlaku daripada pagi tadi sampailah ke petang. Kami sekeluarga menerima perkabaran sedih yang mana pakcik sebelah wife saya baru saja lepas meninggal dunia malam tadi. So Alhamdulillah, urusan perkebumian semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dipermudahkan dan selamat semua tadi dalam lebih kurang tengah hari tadilah. So Alhamdulillah, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham. Semoga dipermudahkan dan semoga dilapangkan tempat istirahatnya. Lepas tu semoga dia beri keampunan, semoga dia beri rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin. Okey. So hari ni saya nak ceritakan tentang topik kerjaya pilihan di kala musim pandemik. Okey. So sekarang ni kita faham ramai orang yang terkesan daripada segi income, pendapatan terjejas. Lepas tu ada ramai orang yang dibuang kerja, dia berhentikan kerja dan dalam keadaan struggle lah untuk nak mencari nafkah untuk keluarga. So saya nak share hari ni adalah daripada perspektif seorang usahawan, daripada perspektif usahawan, seorang peniaga, macam mana kita nak survive dalam keadaan macam ni dan macam mana kita nak cari peluang untuk jana pendapatan yang kita boleh generate income lah, maksudnya time-time macam ni. Kalau kata kita duk usahakan satu benda sekarang ni tak boleh nak buat, so apa plan dan apa tindakan yang kita boleh cuba usahakan. Okay. So tadi saya ada borak-borak dengan rakan-rakan semua yang hadir tadi masa ni, family semualah yang hadir masa majlis perkebumian tadi. So rata-rata memang bagi tahu banyak yang terkesan dan ramai yang efek dengan situasi PKP ni lah. Tak kira sama ada dia masih bekerja sekarang ni dan tak kira sama ada dia dah memang dah diberhentikan kerja, mestilah bertambah-tambah lagi lah dia punya kesan tu. So antara peluang ataupun peluang ataupun aktiviti yang kita boleh usahakan untuk generate income, ada beberapa yang kita orang bincangkan tadi. Dan salah satu yang saya nampak sekarang ni daripada segi pemakanan lah, maksudnya daripada segi bisnes makan, kita nampak sekarang ni still boleh survive lagi walaupun dalam keadaan pandemik. Contoh, saya tengok ada ramai-ramai kawan-kawan saya yang sebelum ni ada yang kerja, ada yang meniaga yang bukan daripada sektor makanan, dia orang ceburkan diri dalam bidang pemakanan ni lah. Contoh macam sebelum ni dia kerja dekat kedai gunting rambut. So sekarang ni gunting rambut tak boleh. Ada few yang usahakan juga gunting rambut secara rumah ke rumah kan. Tapi ada yang pilih untuk nak ceburkan diri dalam bidang bisnes pemakanan. Dan dia buat burger ke, buat buat orang kata meniaga roti john ke. So saya nampak dekat sini orang yang cuba untuk berusaha alih ke arah bidang bisnes yang macam ni, dia nampak boleh survive lah. Maksudnya kita nampak dia boleh usahakan, masih ada benda yang boleh diusahakan lagi dekat dalam bidang yang dia buat yang baru ni lah. So dan kita tahu bila kita berniaga makan ni, aliran tunai duit keluar masuk setiap hari tu dia akan berlaku dengan cepat. So saya nampak ni lah peluang menjual makan ni antara satu peluang yang kita boleh sama-sama cuba kalau kita antara yang terkesan time PKP ni. Saya pernah dalam situasi yang memang
drop teruk saya punya business. Berniaga baju masa tu tak jadi, sampai saya kena tutup kedai. Siapa yang pernah dengar share saya sebelum ni. Dan saya pilih untuk beralih ke bidang pemakanan. Masa tu saya buat bisnes goreng pisang cheese. First kali saya buat dulu mula-mula. Alhamdulillah, memang dapat sambutan yang baik. Kita pun berniaga niat memang nak bantu sara kehidupan family balik kan. Walaupun kita orang tahu perjalanan tu tak nampak nak ke mana lagi, tapi Alhamdulillah kita orang berjaya mengharungi juga fasa tu tau. Dan kita orang enjoy. Ni yang paling penting, kita orang enjoy berniaga tu. Kita orang happy, kita orang sama-sama buat ramai-ramai masa tu. Jual goreng pisang cheese, dan saya jual cakoi, saya jual chicken wings, saya jual nasi lemak, saya jual macam-macam lah yang saya usahakan. Dan kita orang enjoy. Walaupun dalam keadaan kita orang tak tahu ke mana hala tuju lagi bisnes tu nak pergi, tapi kita orang happy buat benda tu. Dan Alhamdulillah, beras sentiasa ada juga dekat rumah. Alhamdulillah, so far masih kita orang buat bisnes tu lah. Happy. Walaupun kita berniaga kat bawah flat je. So mana antara yang terkesan time PKP sekarang ni, boleh cuba usahakan untuk buat bisnes daripada segi bidang pemakanan ni lah. Okay. Yang kedua yang saya nampak sekarang ni, antara job yang kita boleh terus buat cepat tau. Maksudnya hari ni kita decide nak buat, kita boleh terus on je. Yang kedua saya nampak adalah job rider lah. Saya ada borak tadi dengan family. Ada yang buat rider makanan. Dan saya dengar daripada apa yang dia cerita lah. Okay. So far Alhamdulillah dia kata kalau dia buat pagi sampai petang, Alhamdulillah dalam 100 lebih pun boleh dapat income. So saya cakap bagus. Bagus, dapat 100 lebih tu memang satu income yang baik lah. Yang baik, sebab tak semua orang boleh dapat gaji 100 hari. Contohlah kalau kena tolak kos minyak pun dalam RM30, still ada lagi lebih kurang dalam 70. Cuma dia cakap betul lah, bila kita berniaga rider ni hati kena kuat lah. Sebab berniaga rider ni kita main dengan panas, main dengan hujan. So saya tak pernah buat lagi rider punya ni. Tapi saya dulu pernah berniaga, dan saya nak kena hantar barang. Maksudnya hantar barang pakai motor dan banyak kali ulang alik. Tu saya pernah buat. Saya pernah rasa lah. Tu pernah saya melalui fasa tu. Saya kena hantar barang pergi Shah Alam naik motor, lepas tu patah balik KL, pergi ke tempat lain, pergi situ, pergi sini dalam masa 1 hari. Dan saya rasa memang quite challenge juga main atas motor ni, main atas jalan ni. Tapi ini antara yang kita boleh buat, dan dia low risk lah. Maksudnya risiko dia rendah. Daripada segi kalau kata modal kita nak kena keluarkan lah, sebab kita cuma hanya menggunakan motor dan kita tuang minyak je lah, makan kita, itu je lah. Cuma daripada segi keselamatan memang kita kena sentiasa hati-hati lah. Sebab kita tahu kan naik motor 2 tayar ni kan, lagi time hujan ke kan, ini kena sentiasa hati-hati. So siapa yang buat bisnes maksudnya siapa yang usahakan job rider ni di musim pandemik ni, memang antara yang kita boleh buat terus. Kita boleh buat terus, tak ada masalah pun. Cuma setiap bisnes, setiap pekerjaan memang akan ada challenge dia. Bila kita willing untuk nak face dia punya challenge, insyaAllah kita akan lebih enjoy lah untuk nak buat salah satu benda tu. Yang ketiga, of course, sekarang ni yang saya nampak antara bisnes yang boleh survive, maksudnya boleh survive dan kita boleh usahakan, itu lebih penting lah. Saya nampak adalah bisnes daripada segi kesihatan. Benda-benda yang melibatkan kesihatan, macam kita berkecimpung dalam bisnes yang buat suplemen, daripada segi apa ni orang kata, servis perunding kesihatan, apa-apa yang melibatkan kesihatan lah. Saya nampak memang ada peluang yang baik lah dekat dalam musim pandemik sekarang ni. Dan saya nampak contohlah, bila kita concern pada isu kesihatan ni, dia akan main dengan banyak faktor lah. Banyak faktor daripada segi kesihatan luaran ataupun daripada segi kesihatan dalaman. Semua ni berkait antara satu sama lain. Dan of course bisnes yang dalam bidang kesihatan ni dia sentiasa relevan dalam market, dalam pasaran kita lah. Sebab siapa pun orang nak sihat, tak ada orang yang nak sakit, betul. So kita berusaha untuk sentiasa cari jalan
untuk kita, orang kata apa perkataan yang sesuai maksudnya kita sentiasa fikir macam mana untuk nak sentiasa sihat. Okey, ramai orang yang akan fikir macam ni kan, macam mana kita untuk sentiasa sihat. So antara bisnes yang melibatkan kesihatan yang saya sendiri usahakan adalah bisnes water treatment lah, water purifier. Tu antara bisnes yang saya sedang usahakan sekarang. Dan alhamdulillah bisnes yang melibatkan bisnes yang saya usahakan ni dia lebih kepada nampak sekarang ni orang lebih ada awareness, kesedaran daripada segi orang kata kualiti air dekat rumah tu sendirilah. Dan alhamdulillah saya nampak permintaan untuk water purifier sekarang banyak orang yang dah makin aware. Sebab kita tahu sekarang ni orang banyak duduk rumah. So bila orang duduk rumah, orang baru sekarang orang akan merasakan satu benda, satu produk ataupun satu alat yang boleh menyenangkan kita punya kerja seharian. Tak kisahlah benda tu apa pun, benda tu patut ada kat rumah. So orang ada kesedaran tu sekarang, tak kisahlah apa pun. So daripada situ saya nampak bisnes water purifier yang saya buat antara bisnes yang semakin di orang kata apa, macam nak sebut dia punya tu, orang kata bisnes tu sendiri menyediakan peluang yang baik lah untuk siapa yang sudi nak berkecimpung dalam bidang tu. So daripada segi permintaan memang sangat memberangsangkan. Jualan pun orang kata masing-masing dapat bahagian masing-masing. Siapa yang bekerja bersungguh-sungguh akan dapatlah side dia. Dia orang kata permintaan tu, demand tu sentiasa ada. Demand tu sentiasa ada sebab orang makin aware. So dan untuk menjadi salah seorang ejen jualan, tak kisahlah produk yang saya buat ataupun mana-mana produk lain, sebenarnya dia tak mengeluarkan costing yang besar pun. Ada setengah company yang tak memerlukan kita kena beli produk tu dulu pun. Kita tak payah keluar modal untuk beli produk tu dulu baru kita nak kena jual. Tak perlu. Kita just mungkin kena bayar register fee ataupun yuran processing fee untuk jadi ahli, dan kita dah boleh start buat jualan. So ni adalah bisnes yang low risk jugalah bagi saya. Kita boleh cuba buat dan kita boleh usahakan. Andai kata dia punya result tak memberangsangkan, tak seperti yang kita harapkan pun, kita tak loss damage yang besar lah. Kita tak ada damage yang besar sangat. So ini antara peluang yang saya nampak lah dalam keadaan sekarang ni. Cuma kita sebagai seorang manusia sentiasa akan ada pilihan untuk kita pilih, sama ada kita nak terus bertahan dalam keadaan kita bertahan daripada segi mental dan emosi, daripada segi jasmani kita, dan kita nak bertahan dan kita cuba fight dengan cara kita sendiri, ataupun kita nak cuba teroka satu platform yang kita tak pernah buat sebelum ni. Itu semua kita punya keputusan, kita boleh decide sendiri. Tapi dalam musim pandemik macam ni kan, andai kata kita ditawarkan, bukan ditawarkan lah, andai kata kita dibagi nampak satu peluang tu, tak salah lah kalau kita nak mencuba. Walaupun kita rasa macam susah nak buat, kita tak pandai, tak reti, it's okay untuk kita rasa perasaan macam tu, sebab normal, sebab kita tak pernah buat benda tu kan. Tapi percayalah, bila kita ada tindakan, kita willing untuk nak change kita punya orang kata, kita berani untuk ubah kita punya sikap dan pendirian kita kepada satu pemikiran yang lebih baik, satu attitude yang lebih baik, insya-Allah Allah dia menilai apa yang kita tengah usahakan setiap hari. So dia akan bantu kita untuk bagi direction yang lebih jelas bila kita dah usahakan satu-satu benda lah, sama ada benda tu baik ataupun tak baik. Yang penting kita buat dulu. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Okay, so kepada semua yang tengah struggle kat luar sana, yang dalam keadaan
tertekan, dalam keadaan stres, cuba bawa banyak bersembang dengan kawan-kawan. Cuba banyakkan bercerita melalui telefon. Kita ada Zoom, kita ada WhatsApp video, kita boleh berjumpa secara maya. So minta pandangan, minta pendapat dengan kawan-kawan, macam mana cara yang terbaik untuk kita nak face the situation sekarang ni kita tengah hadap, dan macam mana kita nak, lepas kita dah berdepan, macam mana kita nak mengharungi pula, kita nak jalan pula, nak through dia punya cabaran yang akan datang, yang lagi besar. Kita akan tahu cabaran akan datang, dia akan lagi besar. Okay, so sampai sini je dulu sesi sharing saya kali ni. Andai kata ada apa-apa pertanyaan, andai ada apa-apa orang kata ada soalan yang nak diajukan, ada apa-apa masalah yang nak diceritakan, boleh bagi tahu dengan saya. Boleh kontak saya dekat WhatsApp saya, 012-3611-587. Itu memang WhatsApp saya sendiri punya nombor phone. Dan boleh pergi ke website saya www.sabijati.com untuk banyak tips ataupun sharing saya berkaitan dengan apa yang berlaku dalam hidup saya lah. Okay, so sampai sini je untuk sesi sharing saya kali ni. Jumpa kita dekat next video pula. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.